Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung pengajian kitab kita Muqasyabhatul Qulub, dan di antaranya kita akan membahaskan pada malam ini larangan menzalimi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah makan api, menelan api ke dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang mana api itu menyala-nyala. Dan dikatakan bahawa ayat ini melarang kita mengambil harta anak yatim, lebih-lebih lagi secara zalim. Seperti orang mengamanahkan kita memegang harta anak yatim, maka kita ini mengambilnya. Dan ketika mana dimintanya, maka kita pula dengan secara kasar, keras, maknanya tidak mahu memberinya. Maka mengambil harta anak yatim dengan secara zalim, dia pun makan harta tadi. Hakikatnya dia makan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga mengenai anak yatim ini, kerana di dalam Al-Quran banyak ancaman kepada orang yang mengambil harta anak yatim ataupun menzalimi harta anak yatim. Maka ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, ayat ini berkata Al-Imam Qatadah, ayat ini turun berkenaan dengan seorang daripada Bani Ghatfan, yang mana dia telah menguasai harta saudaranya yang masih kecil, dalam keadaan yatim pula tu. Lalu dia pun makan harta tadi. Dia menguasai, dia ambil, lalu dia makan harta anak yatim tadi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat maknanya mencela perbuatan makan harta anak yatim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Dan sesiapa di situ ialah antaranya yang menjaga harta anak yatim. Sesiapa yang kaya, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka hendaklah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Maksudnya, bagi pemelihara anak yatim yang tidak mampu. Jadi dia jaga anak yatim dan dia tidak mampu, maka ada ulama mengatakan dia boleh mengambil harta anak yatim sekadar kemampuan dia sahaja. Yang mana dia ini bertugas untuk menjaga anak yatim, sedangkan dia tak mampu, maka dia boleh mengambil sekadar keperluannya sahaja. Itu pun setengah mengatakan mengambilnya sebagai pinjaman. Kalau ada duit, bayar balik. Satu. Ataupun mengambilnya dengan kadar seumpama mengambil upah pekerjaan dia. Ataupun dia nak mengambil tu dalam keadaan dah, orang Terengganu kata tak ada arah dah, dalam keadaan terpaksa, maka dia boleh mengambilnya. Namun sebaiknya, apabila dia diberi oleh Allah Ta'ala rezeki lain kali, maka hendaklah dia kembalikan. Maknanya kembalikan. Tapi kalaulah sampai kepada akhir hayat dia memang tidak mampu, maka itu harta yang halal baginya. Dia pun boleh ambil sebab dia jaga anak yatim. Yang pertama. Yang kedua, dia boleh ambil dengan sebab dia sendiri pun tak mampu. Dia pun boleh ambil
dengan sebab maknanya sama ada digunakan sebagai pinjam saja, maka itu boleh diambil. Dan seandainya dia mampu, sebaiknya dia membayarnya kembali. Kalau dia tidak mampu juga, maka harta itu halal baginya. Ada pun orang yang sudah kaya. Tadi merujuk pada orang fakir. Jadi ada pun orang yang sudah kaya, jangan ambil sekali-kali. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalaulah dia dah kaya, maka dia tahanlah diri dia. Tahan diri dia. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, bolehlah ambil dengan cara yang baik, sebagaimana yang kita nyatakan tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dengan tegas akan hak anak-anak yatim ataupun hak anak-anak yatim ini melalui firman Allah. Allah Taala berfirman, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut, hendaklah seorang tadi takut, wal yaksha, hendaklah takut, yakni takut kepada Allah Taala dalam melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim. Alladzina law taraku min khalfihim, yakni orang-orang yang jika ditakdirkan mereka itu meninggalkan anak-anak yang dhaif, orang-orang di situ yang menjadi penjaga. Jika ditakdirkan mereka meninggalkan anak-anak yang dhaif, anak-anak yang dhaif itu anak yatim. Kalaulah ditakdirkan seseorang tadi ataupun kita ditakdirkan menjaga anak yatim, wal yaksha, hendaklah kamu takut. Maknanya khafu alaihim, maknanya yang hendaklah kamu rasa bimbang di belakang mereka tadi. Tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap anak-anak mereka. Maka bila ditakdirkan jaga anak yatim, hendaklah rasa bimbang. Bimbang akan datang, takut-takut terambil harta-harta anak yatim. Dan bimbang juga keselamatan anak yatim tadi kamu kena jaga. Keselamatan dia kena jaga. Maknanya pengurusan dia, kalau kita pendidikan dia kena jaga juga. Bahkan harta-harta dia kena jaga juga. Maka hendaklah seorang itu falyattaqullah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Taala, dan hendaklah mengatakan perkataan yang betul, qaulan sadida, yakni perkataan yang ada kebenaran, yang mengandungi kebenaran. Maksudnya siapa yang memelihara anak yatim, hendaklah dia memperlakukan, menjaga, mendidik anak yatim dengan baik. Dan kata ulama, sebaiknya memanggil dengan nama ya bunaya, wahai anakku. Kerana bila dia jaga anak yatim, anak tu bukan anak dia tapi dia jaga sebab tak ada orang nak jaga, dia pun jaga. Maka hendaklah dia memanggil anak yatim sebagaimana dipanggil anak-anaknya. Wahai anakku, ya bunaya, maknanya. Dalam waktu yang sama, hendaklah dia ini bersikap baik. Maknanya melayani anak yatim dengan baik dan juga dalam keadaan sopan. Dalam keadaan sopan dan juga memelihara harta anak yatim. Kalau anak yatim itu ada keluarga dia, maknanya kehilangan ayah, kita ambil seorang daripada anak dia, seorang kita jaga, maka kena juga berbuat baik kepada keluarga anak yatim tadi. Sebagaimana ia memelihara harta anak yatim tadi, dia kena juga memelihara anak yatim tadi dan juga memelihara keluarga anak yatim tadi. Maksud memelihara keluarga anak yatim, yakni hendaklah dia bersikap baik terhadap keluarga anak yatim tadi. Diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, lalu mengatakan, wahai Daud, bersikaplah seperti bapa yang pengasih terhadap anak yatim, dan bersikaplah seperti bapa yang pengasih atau orang yang pengasih terhadap para janda. Bersikap terhadap para janda, bersikaplah seperti suami yang penyayang. Ketahuilah engkau akan menuai, yakni engkau akan mengambil hasil
yang telah engkau tanam, sebab engkau pasti mati serta meninggalkan anak dan isteri kamu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud alaihissalam, terhadap anak yatim kamu jadilah umpama bapa yang pengasih. Terhadap para janda hendaklah kamu menjadi seperti suami yang penyayang. Buatlah baik, nanti kamu akan dapat hasilnya. Maka kamu atas muka dunia ibarat sedang menuai. Sedang menanam. Nanti satu hari nanti kamu akan menuai. Maknanya kamu akan dapat hasil selepas daripada kematian. Maka berkaitan dengan memelihara harta anak yatim ini, dan juga berkaitan dengan orang yang ambil harta anak yatim ini merupakan satu kezaliman. Banyak hadis diriwayatkan yang sependapat dengan ayat tadi, yakni ayat ancaman, ancaman yang keras dan memberi peringatan, jangan ambil harta anak yatim, jangan menzalimi. Maka di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hindarilah 7 perkara yang akan membinasakan. Ijtanibu sab'a mubiqat. Maka jauhkanlah kamu, hindarkanlah kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Sab'a mubiqat itu apa? Maka baginda menjawab, yang pertama, menyekutukan Allah. Yang pertama, menyekutukan Allah Ta'ala dengan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Jangan kita maknanya menyekutukan Allah, bergantung dengan selain daripada Allah. Yang kedua, melakukan sihir terhadap orang lain. Sama ada dia ini mengamalkan sihir, ataupun dia melakukan sihir, menzalimi, mengkhianati orang lain. Jaga-jaga. Jangan melakukan perbuatan sihir. Dan juga jangan pergi tempat orang yang mengamalkan sihir. Kadang-kadang orang itu dia tak pandai pun sihir, tapi dia pergi ke orang. Dia pergi ke orang, dia pun bagi tahu, saya tak puas hati dengan orang ni. Maka orang ni pun hantar sihir pada tadi. Maka ini di antara dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua sihir. Dan yang ketiga, al-qatul lati haramallahu illa bil haq, yakni membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang ketiga, bunuh orang. Diharamkan oleh Allah Ta'ala membunuh, kecuali yang dibenarkan. Adakah yang dibenarkan membunuh? Ya, ada. Seperti apa? Seperti orang murtad boleh dibunuh. Contohnya. Seperti orang bunuh orang, maka boleh dibalas bunuh. Seperti orang yang berzina sudah berkahwin, maka boleh bunuh. Dalam keadaan dibenarkan syarak. Dan yang keempat, aklu riba, makan harta riba. Nabi sebut di akhir zaman, ramai manusia terlibat dengan riba. Maka jauhkan, jangan terlibat dengan riba, jangan makan harta riba. Jadi yang keempat, makan hasil riba. Dan yang kelima, makan harta anak yatim. Ya, ada 7, tapi sampai sini sajalah sebab syahidnya yang kita nak bahaskan ialah makan harta anak yatim. Bila makan harta anak yatim ini termasuk di dalam perkara yang membinasakan, yakni termasuk dosa besar, termasuk perkara yang dikutuk oleh Allah. Jadi dengan sebab itu hendaklah berhati-hati. Menjaga anak yatim ini bagus. Nabi kasih kepada anak yatim. Sesiapa yang menjaga anak yatim, maka dia akan masuk syurga. Seumpama ini, Nabi menunjukkan 2 jari yang berdekatan. Maknanya rapat dia dengan Rasulullah dalam syurga. Kalau dia menjaga anak yatim dengan amanah dan juga dengan banyak kebaikan, maka selamatlah dia. Tapi ingat, sesiapa yang menjaga anak-anak yatim, lalu mengambil harta anak yatim, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan akan dihomban di dalam neraka Allah Ta'ala. Wal'iyazubillah. Al-Hakim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam syurga.
Dan tidak merasa kenikmatan syurga. Siapa yang dikatakan bahawa Rasulullah mengatakan Allah berhak tidak masukkan di dalam syurga? Siapakah mereka itu? Antaranya mereka itu adalah peminum arak. Yang pertama peminum arak. Maka peminum arak ini katanya Rasulullah SAW, Allah berhak tidak memasukkan dia dalam syurga. Jadi yang pertama peminum arak. Yang kedua pemakan riba. Jaga-jaga yakni mengenai riba. Dan yang ketiga makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Maknanya siapa yang makan harta anak yatim, dia tidak boleh masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Allah tidak akan masukkan dia dalam syurga. Dan yang keempat, orang yang mendahaka kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang mendahaka kepada kedua orang tuanya, maka amal ibadatnya tidak diterima. Dia tidak layak masuk dalam syurga Allah. Dan dia akan dihumban di dalam api neraka. Kecuali dia bertaubat. Yang minum arak itu bertaubat pada Allah. Lalu Allah terima taubatnya. Yang ambil riba, makan riba, dia bertaubat kepada Allah. Lalu Allah ampunkan dia. Dia makan harta anak yatim. Lalu dia bertaubat. Dia kembali kepada Allah. Lalu dia pulangkan balik harta anak yatim yang dia ambil tadi. Dan yang keempat, dia mendahaka kepada kedua ibu bapanya. Maka Allah kecuali dia bertaubat. Bila dia bertaubat, Allah terima taubatnya, dia berhak layak masuk dalam syurga Allah di atas pilihan Allah Ta'ala. Maka dalam sahihnya, Ibn Hibban meriwayatkan atau menyebutkan bahawa dari 10 surat Nabi Muhammad SAW yang dikirimkan melalui Umar Ibn Hazmi kepada penduduk Yaman. Satu hari Nabi hantar surat melalui Umar Ibn Hazmi kepada penduduk Yaman. Lalu di antaranya yang terkandung dalam surat itu, yang terkandung dalam surat itu adalah dosa-dosa besar yang paling besar pada hari kiamat adalah syirik kepada Allah. Yakni menyekutukan Allah Ta'ala. Maknanya. Dan juga membunuh orang mukmin tanpa kebenaran. Ini dosa besar. Dia bunuh orang. Sama ada dia bunuh itu menggunakan senjata ataupun memasukkan sesuatu dalam tubuh orang. Dia masukkan sesuatu dalam tubuh orang dan dia tahu benda ini binasa. Seperti apa? Seperti racun. Ini racun, dia pun tak dalam makanan. Maka orang pun makan. Maknanya. Ataupun dia tak dalam obat. Orang pun sangka ini obat, dia makan. Rupanya racun. Tujuan dia memang nak membunuh. Maka dalam keadaan macam itu, ini di antara dosa yang besar, antara dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Dosa lain itu besar, tapi dosa ini amat besar sekali. Seperti apa? Seperti minum arak, seperti menyekutukan Allah, dan yang kedua, membunuh orang-orang mukmin tanpa kebenaran. Ataupun sama ada dia bunuh dengan benda yang tajam, ataupun dengan bentuk maknanya memasukkan dalam tubuh orang melalui makanan ataupun obat, disangkanya obat rupanya racun, tujuan dia memang nak membunuh, ataupun dia membunuh dengan melalui sihir. Maka disihirnya orang itu sampai mati contohnya. Maka ini di antara dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan yang ketiga lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang. Di zaman Nabi SAW ada satu orang sahabat. Dia ini di mana saja Rasulullah berperang berjihad dia ada. Lalulah orang kagum dengan dia. Lalu orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah mengatakan dia ahli neraka. Terkejut sahabat. Maka orang pun tengok, apakah yang menyebabkan Rasulullah kata begitu. Sedangkan Rasulullah ni orang yang shadiqul masduq, benar lagi dibenarkan. Sehinggalah berlaku satu peperangan, ternyata dalam peperangan tadi dia cedera, akhirnya dia lari daripada medan perang. Akhirnya mati dan kadang lari daripada medan perang. Maka lari daripada medan perang di antara dosa paling besar
di antara dosa-dosa yang besar. Kemudian di antaranya lagi lari daripada medan perang di jalan Allah Ta'ala pada hari yang memenatkan, dan di antaranya lagi mendahaka kepada kedua ibu bapa. Ingat, ibu bapa ini kita tidak boleh dahaka dia, jangan lawan cakap dia. Jangan menyebabkan dia bersedih, jangan menyebabkan air mata dia tertumpah ataupun dia mengalir air mata disebabkan kita. Siapa yang mendahaka kepada kedua ibu bapa, dia tidak akan dapat redha Allah. Kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, redallahu ala redha walidaini. Redha Allah di atas redha kedua ibu bapanya. Maka di antara dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, antaranya adalah mendahaka kepada orang tua. Dahaka kepada orang tua. Yakni sama ada ibunya ataupun bapanya, ataupun mendahaka kepada kedua ibu bapa. Dan yang seterusnya, antara dosa paling besar daripada dosa-dosa besar, yakni menuduh orang perempuan yang suci, mengatakan dia berzina. Tuduhan berzina kepada perempuan suci. Gitu. Kita tuduh dia ini berzina, sedangkan dia satu orang wanita yang suci, dia tidak berzina. Maka ini termasuk dosa paling besar di kalangan dosa-dosa besar. Bagaimana pula kalau kenapa dia kata menuduh perempuan yang suci? Bagaimana kalau tuduh lelaki yang baik? Lelaki yang baik pun dosa besar. Dia lelaki baik, kita tuduh dia berzina. Besar, tetapi lebih lagi besar dosanya kita menuduh wanita yang suci lalu kita mengatakan dia berzina. Dan di antaranya dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa yang besar adalah mempelajari sihir. Ada ulama mengatakan bahawa belajar ilmu sihir ini haram hukum dia. Siapa yang belajar ilmu sihir ini berdosa. Ada mengatakan satu lagi, boleh dia belajar. Tujuan apa dia belajar? Katanya tujuan dia nak tahu supaya dapat mengatasi sihir. Itu ada mengatakan boleh kalau niat begitu, tapi tetap tidak afdal. Yang banyak dipegang adalah belajar sihir pun tak boleh. Kalau belajar sihir tak boleh, maka mengamalkannya lebih-lebih lagi lah tidak dibenarkan. Dan yang terakhir, di antara dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini dosa antara yang dosa amat besar sekali. Abu Ya'la meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat ada satu kaum dibangkitkan dari kubur. Ada satu kaum dibangkitkan dari kubur yang mana api itu menyala di mulut mereka. Dia bangkit pada kubur, api menyala lagi dekat mulut dia. Diceritakan, Nabi menceritakan hari kiamat nanti ada satu kaum dia bangkit daripada kubur. Bila dia bangkit daripada kubur tu, mulut dia masih lagi api menyala. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ataupun apa yang menyebabkan mulut mereka itu keluar api ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan, tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maka sesiapa yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka makan api. Mereka makan api neraka Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sediakan mereka itu di dalam api neraka Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah orang-orang yang makan harta anak yatim, apabila saja dia bangkit nanti, maka dalam keadaan lidah dia mengeluarkan api. Dalam hadis Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiba-tiba aku melihat orang yang dilaknat, katanya Rasulullah. Tiba-tiba aku melihat orang yang dilaknat.
sementara yang lain membawa batu dari api. Bawa batu, dia bawa batu tu daripada api, kemudian dia telan tadi. Lalu api itu keluar dari tubuh mereka. Aku lantas bertanya kepada Jibril. Katanya Rasulullah, "Ya Jibril, siapakah mereka itu? Yang mereka tu bawa batu daripada api, dia telan pula. Kemudian keluar pula daripada tubuh mereka. Siapakah mereka itu?" Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril. Maka Jibril menjawab, mereka yang bawa batu daripada api, dia telan tadi keluar ikut tubuh dia itu, mereka adalah orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan api ke dalam perut mereka. Inilah maknanya, disebabkan mereka ini makan harta anak yatim, akhirnya diazab. Antara azabnya yang disediakan dekat negeri akhirat, dia akan bawa satu batu. Batu itu daripada api neraka. Kemudian batu itu ditelannya sehingga keluar melalui tubuhnya, maka demikianlah azabnya. Siapakah mereka itu? Tanya Rasulullah. Mereka itu adalah orang yang makan harta anak yatim. Kalau gitu benarlah Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka makan dalam perut mereka ataupun mereka masuk dalam perut mereka itu api. Maknanya apa? Maknanya orang yang makan harta anak yatim, di antara azab yang disediakan dekat negeri akhirat, dimasukkan api di dalam perut mereka. Wal-iyazubillah. Dengan sebab itu jaga-jagalah. Maknanya jangan mengambil harta anak yatim. Sebab tu amanah orang bagi barang pada kita. Orang suruh pegang kita, orang suruh kita pegang duit, itu amanah besar. Kalau orang-orang biasa tolong pegang itu boleh tahan, tapi yang lebih bahaya kita pegang harta anak yatim. Lagilah bahaya, lagilah besarnya amanah. Kerana apa? Kerana anak yatim ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan bahawa aku ni dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka Nabi ini lahir dalam keadaan yatim dan Nabi sayang dan suka kepada anak-anak yatim. Bahkan orang yang menzalimi anak yatim ini termasuk orang yang mendustai agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai agama? Siapakah yang mendustai agama? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mendustai agama itu adalah orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim. Orang yang menyakiti anak-anak yatim. Apatah lagi kalau dia menyakiti ini dengan jalan macam mana? Dia mengambil harta anak yatim. Mengambil harta anak yatim. Maka oleh itu, takutilah daripada mengambil harta anak yatim. Kerana sesungguhnya anak yatim itu adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sementara di dalam tafsir Al-Qurtubi ditulis hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, pada malam Isra aku melihat satu kaum yang memiliki bibir dia seperti bibir unta. Bibir dia tu seperti bibir unta. Lalu bibir mereka itu ditarik. Bibir tadi ditarik. Dan bibir tadi ditarik sehinggalah luaslah maknanya mulut mereka itu, lalu dimasukkan batu. Batu tu daripada mana? Batu itu daripada api neraka. Lalu dimasuk dalam mulut mereka. Lalu api itu keluar. Keluar api itu daripada tubuh mereka. Lalu aku bertanya, yakni Rasulullah SAW bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril menjawab, mereka adalah
orang-orang yang memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Maka dengan sebab itulah orang maknanya diceritakan dekat negeri akhirat bahawa orang-orang yang makan harta anak yatim hakikatnya sebenarnya mereka makan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila makan saja api neraka Allah Taala, bermakna orang ini tidak boleh, tidak layak memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya bagaimana kalau orang itu rajin sembahyangnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir. Walaupun dia rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin-rajin buat amal ibadat, namun apabila dia menzalimi anak yatim, maka dia duduk di dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setengah-setengah tu orang takut dengan anak yatim. Kenapa? Takut bimbang. Takut maknanya menyakiti hati anak yatim. Apatah lagi dengan cara mengambil hak mereka. Seperti membelanjakan harta anak yatim dalam keadaan tidak dibenarkan oleh syarak. Maka dengan sebab itu, para jemaah sekalian, hendaklah kita berhati-hati dan hendaklah kita ini sentiasa menjaga ataupun memegang amanah yang sebaik-baiknya dan menjauhkan diri daripada makan harta anak yatim. Kerana orang yang makan harta anak yatim ini membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan di atas muka dunia, maka tidak akan ada keberkatan orang yang menzalimi harta anak yatim. Kemudian bila saja dia wafat, dia tak layak untuk dapat husnul khatimah. Dan akan diazab di dalam kuburnya. Dan apabila dia bangkit nanti, bangkit dalam keadaan di dalam perut-perut mereka itu menelan batu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang membawa kemukaan Allah Ta'ala. Dan apabila kita diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim, ini satu peluang besar. Kalau kita jujur, kita amanah, orang yang jaga anak yatim, yang menyayangi anak yatim itu, dia akan duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia ini menzalimi harta anak yatim, mengambil harta anak yatim yang dengan secara yang tidak sebenar, dengan secara zalim, maka membawa kepada kemukaan Allah Ta'ala dan membawa kepada amal ibadat tertolak. Wal-iyazubillah. Jadi rasanya setakat ini sajalah yang dapat disampaikan. Dan sebagai penutup pengajian kita ini, hendaklah kita ini menjaga harta-harta anak yatim, jangan menzaliminya, dan bila siapa yang menjaga anak yatim itu, hendaklah dia ini menyayangi, mengasihi. Jadikanlah anak yatim itu bagaikan anak kita sendiri. Dan jangan biarkan mereka kesedihan, jangan biarkan mereka itu dalam keadaan maknanya terbiar. Bahkan peliharalah anak-anak yatim, jagalah, santunilah mereka, sayangilah mereka. Kerana sesungguhnya antara orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasul ada di kalangan anak-anak yatim. Sedangkan Rasulullah sendiri pun lahir dalam keadaan yatim. Oleh kerana itu, sayangilah anak-anak yatim dan jangan mengambil harta anak yatim secara zalim kerana membinasakan dia, yakni menyebabkan amal-amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama juga boleh membawa dia ini terhumban di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu, yang lemah itu daripada Al-Fakir. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tu. Bisa.